tanpa membuang masa. Okey. Saya akan kongsikan beberapa perkara lah. Firstly, maybe we go kepada format dahulu. Okay, untuk bahasa Melayu, kertas bahasa Melayu. And also kita akan go through juga contoh soalan lah berdasarkan format yang diberikan. Okay, so satu perkara yang saya nak highlightkan ialah, okay, this one adalah jadual waktu peperiksaan which is untuk kertas 1 dan kertas 2. As a reminder lah untuk semua yang ada, okay, since korang semua adalah SPM bahkan mengambil SPM kan. So untuk kertas bahasa Melayu kertas 1 dan bahasa Melayu kertas 2, so tarikh adalah pada 30 Januari 2024, hari Selasa. So maksudnya pada 30 Januari ni you guys akan ada 2 paper ni. Okay, pada hari yang sama. Right. So kita akan back kepada this one. Okay. Apa yang you guys boleh nampak dekat screen now, saya sharekan adalah format. Okay. So the most important part yang you kena tahu ialah format peperiksaan SPM untuk kertas bahasa Melayu. So it's actually dah revise Start daripada 2021 ada beberapa komponen tambahan lah. So kita pecahkan kepada 4 kertas. Kertas 1, 2, 3 dan 4. Tetapi 3 dan 4 saya takkan sentuh lah. Because yang ni more kepada ujian bertutur ataupun ujian lisan and also ujian mendengar. Okay, so this one not writing part. Bukan bahagian penulisan lah, bukan bertulis. So yang saya akan fokus pada hari ini adalah kertas 1 dan juga kertas 2. Okay, so kertas 1 dan kertas 2 ni yang tadi saya tunjukkan, you guys akan menduduki peperiksaan untuk kertas 1 dan 2 pada 30 hari bulan Januari. Okay, so kedua-dua kertas adalah 100 markah each. So kita akan tengok apa komponen-komponen yang ada lah. Okay, saya akan fokus kepada kertas 1 dan kertas 2 sahaja. So 3 dan 4 yang ni korang akan undergo with your cikgu lah by right. Okay, so kita tengok kepada kertas 1 dahulu. Korang akan diberikan subjektif respon terhad dan juga respon terbuka. Ini membawa maksud kertas 1 ni adalah karangan. This is essay writing. Okay, so kita pecah kepada berapa bahagian, which is 2. Bahagian bahagian A dan juga bahagian B. Okay, so bahagian A dia kata satu soalan berdasarkan kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Ini kita panggil sebagai karangan bahan rangsangan. Siapa nak ambil nota boleh ambil nota lah. So karangan bahan rangsangan. Maksudnya dekat sini, soalan akan berikan some materials kepada you guys. Sama ada dalam bentuk artikel ke, iklan ke. Okay, contoh Contoh. Okay, nanti kita akan go through. Okay, saya buka dulu contoh. Yang ni adalah trial paper. Okay, kertas soalan percubaan tahun ni. So, maksudnya baru lagi. Okay, ini adalah contoh bahagian A, which is karangan. Maksudnya, korang akan diberikan bahan lah. Contoh dekat sini apa? Ada gambar kan? You have the grafik dekat sini. And also dekat sini adalah petikan berita. Ini yang kita panggil bahan rangsangan. Okay. So, ini adalah compulsory to answer. Wajib dijawab. Kalau korang tak jawab, maksudnya 30 markah akan hilang. Dan ini tak ada pilihan Maksudnya you kena jawab lah. You tak jawab, as I said, 30 markah akan hilang. Okay, so ni contoh. Nanti kita akan go through macam mana cara nak menjawab ke apa. Okay, saya back kepada saya punya slide ni. And then dia kata dekat sini bahagian B adalah soalan karangan pilihan.
So korang akan diberikan 4 pilihan karangan dengan fokus yang berbeza lah ataupun domain yang berbeza. Maksud saya adalah tajuk-tajuk yang berbeza. So daripada 4 ni hanya pilih satu sahaja. Tak perlu jawab semua. Okey? So kita cuba tengok contoh soalan bahagian B untuk karangan. Okey, ini contoh dia. Nampak ni pilihan yang pertama kan? Okey, pilihan yang pertama and then pilihan kedua, 3 dan 4. So korang boleh pilih lah mana yang korang rasa korang banyak points untuk korang tulis. Okay. So itu adalah format untuk kertas 1. And markah yang diberikan, okay, untuk bahagian A sebenarnya hanya 30 markah sahaja. Boleh ambil nota kalau nak. 30 markah sahaja untuk bahagian A. So berapa patah perkataan? 150 hingga 200 patah perkataan. And tak boleh lebih Kalau kurang lebih patah perkataan, maksudnya akan ditolak markah lah. And kalau kurang daripada 150 akan ditolak markah juga. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian B. Ini berjumlah 70 markah. So maksudnya lebih daripada separuh markah adalah dekat bahagian B. Right? So 4 soalan esei tadi saya dah tunjukkan ada 4 pilihan, pilih satu sahaja. Dan jumlah patah perkataan 350, okey, sehingga maksimum 500 patah perkataan. Sama juga, you guys tak boleh tulis kurang daripada 350, kalau lebih 500 pun akan ditolak markah. So macam mana nak tahu 350 ataupun 500? Got no choice, kena kira lah berapa patah perkataan dekat situ. Maksudnya lepas habis tulis karangan, kira berapa patah perkataan and then letakkan the right side. Contoh, you able untuk menulis 450 patah perkataan. Letakkanlah dekat bahagian akhir you punya perenggan yang terakhir lah. Okay, settle untuk, so in total adalah 100 markah lah. In total adalah 100 markah. Maksudnya bahagian A tadi adalah 30 kan? And bahagian B adalah 70 markah. So in total kertas 1 merangkumi 100 markah. Okay? Right, settle untuk format kertas 1. Now, kita fokus kepada kertas 2 iaitu bahagian tata bahasa. Again, ini adalah ujian bertulis. Okay? And ini adalah bahagian-bahagian dia. Terbahagi kepada A, B dan C sahaja. So komponen untuk bahagian A kita panggil sistem dan aplikasi bahasa. Yang first, soalan yang berkaitan dengan morfologi. Maksudnya apa? Bina ayat. Okey, bina ayat. So saya akan tunjukkanlah apa contoh soalan morfologi berdasarkan contoh soalan percubaan. Okey, ini adalah soalan morfologi. Okey, so arahan mengarahkan untuk you senaraikan dahulu apa dia yang diperlukan lah. Dekat sini kita highlightkan iaitu kata adjektif. Kan, kata adjektif perasaan. Sebab tu dia boldkan dekat sini. So, lepas you dah senaraikan, contohlah dekat sini. Kata adjektif perasaan, benci kan? Okey, saya highlight benci. Ini adalah salah satu kata adjektif perasaan. Tulis benci kat sini, senaraikan. You guys akan dapat 1 markah. Jumlah markah berapa? 8 kan? So, senaraikanlah. You senaraikan 4 dekat sini. So, maksudnya you guys akan dapat 4 markah. Lepas tu, another 4 marks adalah apa? Ayat. Kena bina ayat daripada perkataan tersebut. Contoh, saya dah ambil benci kan tadi. Okey, so saya pun bina ayat. Amir, contohlah. Amir berasa benci, okey, terhadap ibunya. Contoh. Okeylah, so maksudnya saya akan dapat 1 markah lagi. Okey.
So, 4 kata adjektif you senaraikan dengan betul, you akan dapat 4 markah lah. Another 4 marks adalah daripada ayat bagi setiap ni. And nak perlu diingatkan, dalam ayat you jangan ada kesalahan ejaan. Kalau you ada kesalahan ejaan, markah akan ditolak. Alright? Okay, so ini adalah untuk morphology yang pertama. Now, kita akan back kepada komponen yang kedua pula. Sintaksis. Okey, bahagian sintaksis ni adalah bahagian tata bahasa yang you guys dah pernah belajar since daripada darjah 1 sebenarnya. Apa dia contoh? Ayat aktif pasif, kan? Ayat songsang, ayat biasa. And then kita ada apa lagi? Pola ayat. Okay, and we have jenis ayat, ayat tunggal, ayat majmuk. So that one adalah di bawah sintaksis. Okay, kita tengoklah contoh daripada trial paper. Ini adalah komponen. Dekat sini adalah jenis ayat, which is ayat tanya. So maksudnya 6 markah dekat sini. So 3 ayat tanya menggunakan kata tanya yang betul. You already learn. Korang dah belajar lah benda ni. Kan? Apakah, di manakah, bagaimanakah. And pastikan kalau ayat tanya tu akan ada tanda soal lah di belakang. So kalau korang bina ayat dengan betul, so maksudnya korang akan dapat, oh ni dekat, dia dah cakap dah. Ini adalah dia punya contoh kan, jawapan. So this is the key dekat sini. So daripada sini, you kena bina ayat tanya. Contoh, dia kata apa dekat sini? Ialah kaedah transaksi maya. Ini jawapan kan? So, soalan dia will be what? Apakah keistimewaan industri maya dan e-dagang? Kan? Itulah soalan dia. So, you tulis je. Yang pertama, apakah? Okay. Then copy lah this one. Apakah keistimewaan industri maya dan e-dagang? Lepas tu, jangan lupa tanda soal. Ini jawapan. Okay, frasa yang dicondongkan ni adalah hint kepada you. Untuk you menentukan apa kata tanya dia. Apakah ke, di manakah ke, siapakah ke dan sebagainya. Okay, so ini adalah apakah because you are asking about apa special. Kita tengok nombor 2 pula contoh dia kata menggunakan perantaraan digital. Ini adalah cara kan. Kalau you baca betul-betul, ini adalah cara. So, kalau kita sebutkan cara, maksudnya kata tanya dia adalah bagaimanakah. Okay, bagaimanakah industri maya menjalankan transaksi perniagaan? Tanda soal. That's it. Okay, ini adalah jawapan dia. Dapatlah you another 2 marks. So maksudnya satu ayat berjumlah 2 markah. Ada 3 ayat kan? Maksudnya 6 markah. That's it. Okay, itu bahagian yang kedua. Now, kita pergi kepada bahagian tata bahasa. Ni masih lagi bahagian A iaitu penyuntingan. Okay, penyuntingan ni merangkumi kesalahan ada 4. Boleh ambil nota Yang pertama mungkin ialah ejaan yang you kena check. Dalam petikan yang diberikan ada tak kesalahan ejaan? And then, other than that, penyuntingan juga merangkumi imbuhan. You guys dah belajar kan imbuhan per, ber, meng, me di hadapan. Ataupun kena tambahkan imbuhan kan ke di belakang. And then yang ketiga, apa yang korang kena check di bahagian penyuntingan ialah kata istilah. Maksudnya perkataan yang tak sesuai, korang kena gantikan dengan perkataan yang sesuai. Dan yang terakhir ialah tata bahasa lah. Which is kita akan tengok struktur ayat tu macam mana. Okay, that's it. So ini adalah kesalahan yang korang perlu cari dalam petikan yang diberikan. Contoh, kalaulah soalan yang ditanya kan, oh berapa ejaan, berapa imbuhan yang ada, dia tak tetap. Boleh jadi ada soalan yang ada ejaan, ada yang tak ada langsung.
So the thing is korang kena tahulah, kena carilah betul-betul. Okay, kita cuba tengok soalan yang berkaitan dengan bahagian penyuntingan dahulu. So back kepada saya punya contoh soalan percubaan yang saya ambil. Yang ni tahun ni punya percubaan Okay. Depends. Sometimes soalan yang ketiga ni, soalan penyuntingan ni kadang-kala korang akan diberikan 2 ataupun 1 bahan. Okay. Korang akan diberikan 2 ataupun 1 bahan. Maksimum adalah 2 lah. Dia tak akan bagi lebih. And then, macam mana nak tahu berapa you nak kena cari? Tengoklah markah berapa. 6 kan dekat sini. Maksudnya, you senaraikan 6 dekat sini. Apa 6 kesalahan? Senaraikan. Okay. And then untuk bahan yang kedua, macam mana nak tahu ada berapa kesalahan? Tengoklah markah again. Ini ada 5 markah. 1 kesalahan bersamaan dengan 1 markah. So, list lah dekat sini. Apa 5 kesalahan yang you boleh cari? Okay, contoh kita go through. Ini adalah petikan So dia kata apa dekat sini? Makanan sihat menjadi kegemaran bagi siapa yang mengikuti. Okay, ini adalah kesalahan by right. Kita tak menyatakan tentang ayat tanya dekat sini. Kan? Okay, maksudnya you tak boleh guna siapa because ini adalah kata tanya. So kesalahan tata bahasa sebenarnya. So supposedly apa? Bagi anyone. Iaitu, so salin dulu yang salah. Salin yang salah siapa? And then dash, tuliskanlah jawapan yang sebenarnya apa? Sesiapa, bukan siapa. Kita tak merujuk kepada kata tanya dekat sini sebab ayat yang pertama bukan ayat tanya. Okay, so copy dahulu siapa and betulkanlah sesiapa. Masukkan. Bagi mengikuti program diet. Okay, ni di bawah tata bahasa. Next one. Kebanyakan. Okay, ini tolonglah ingat kesalahan imbuhan. Walaupun kita mention, kita sebut sebagai kebanyakan, it sounds macam double K kan? Tapi sebenarnya dia adalah 1K. So ini kesalahan imbuhan sebenarnya. Dia adalah imbuhan an at the back. Okay, dia adalah imbuhan an at the back. Jadi kalau dia imbuhan an, maksudnya you hanya ada 1 K sahaja. Bukan double K. Okay, ini di bawah kesalahan imbuhan. Macam tadi saya dah cakap lah, di bawah sintaksis akan ada 4 kesalahan yang korang kena cari, iaitu ejaan. Dan tata bahasa. Yang ketiga ialah imbuhan. Dengan yang terakhir ialah bahagian apa ni yang kita katakan kata istilah. Kan? So carilah mana antara keempat-empat ni apa kesalahan. Okay. So yang ni dah dapat 2. Next one kita cuba tengok Produk di label bebas lemak namun sebenarnya terkandung bahan-bahan yang tidak sihat. Ini adalah kesalahan imbuhan. Okay, you tak boleh katakan terkandung. It's supposed to be sebenarnya mengandungi. Imbuhan lah dekat sini. Mengandungi, contains. Bukan terkandung. Imbuhan salah. So, korang salin yang salah. And then, betulkanlah. Bahan-bahan yang tidak sihat. Contohnya susu lemak rendah. Lemak rendah ni pun salah. Low fat kan? Low fat milk. Apa kita panggil? Rendah. Susu rendah lemak. Salah tu. Susu lemak rendah pula. Okay, salin lah. Itu salah kan? So, betul kan? Susu rendah lemak. That's it. Atau yogurt yang diganti dengan pengawet buatan. Okay, ini ejaan. Kan? Ejaan salah. Salin lah dekat sini. Pengawet, betul kan? Macam mana eja pengawet? Korang kena tahulah benda ni. Ejaan ni very important. Bukan I. Pemanis buatan pula punya sifar kalori yang membantu merendahkan berat badan. Walau bagaimanapun keadaan ini akan menyebabkan anda semakin bergantungan pada gula. Meminum jus buah-buahan. Berperisa tiruan mungkin bagus. Okey, yang salah dekat sini ialah apa lagi? Pada gula. Kata sendi dah belajar kan? Pada, di, daripada. Okey.
Ini diikuti dengan objek lah gula. You tak boleh gunakan pada. Pada diikuti dengan tempat ataupun masa. So maksudnya kalau objek, dia adalah kepada. Salin yang salah and then dash kepada. Okay lah, you dah dapat dah 6 markah. Dapatlah you 6 markah. So untuk soalan penyuntingan, you have to be alert. Maksudnya kena peka, kena double check setiap ayat. Okey, terutamanya kalau ayat yang diberikan adalah panjang. Kalau panjang petikan tu, you kena double check setiap perkataan. And kena menjadi peka macam saya cakap lah. Okay, now kita cuba untuk buat bahan yang kedua. So you dah berjaya untuk senaraikan 6 dekat sini. Maksudnya dapat dah 6 markah. Okay, kita pergi kepada penyuntingan bahagian kedua. Ini pun tak terlalu banyak perkataan kan? Okay. Cuba tengok kesalahan yang pertama. Ni dah salah dah. Okay. Macam mana eja me in bahasa adalah like this. Betul kan lah? Ini di bawah kesalahan ejaan. Okay. And then cuba tengok pemakanan sehat. Okay, ini definitely wrong. Ejaan again. Betul kan? Salin yang salah. And then betul kan? Right? Dengan mengamalkan kaedah ini, jumlah karbohidrat yang diambil ialah pada takat yang sesuai. Di samping mendapat protein dan serat yang mencukupi. Ini dia nak berapa? 5 markah. Okey, kata ganda perlu ada dash. Salah lah dekat situ, betul kan? Salin yang salah and then perlu ada dash. Okey, so apa yang salah lagi? This one, kata istilah yang tak sesuai. Kita tak katakan takat. Takat ni you gunakan untuk apa? Boiling point, kan? Freezing point, takat lebur, takat didih dan sebagainya. Yang diambil ialah pada jumlah karbohidrat. Tahap, kita nak kata level dekat sini. So takat salah, gantikan dengan perkataan tahap. Maksud mungkin lebih kurang sama both of this one. Tetapi penggunaan perkataan adalah berbeza. Depends kepada ayat kan? So ini di bawah kesalahan kata istilah. Perkataan yang digunakan tak sesuai. So gantilah dekat sini. Yang sesuai di samping mendapat protein dan serat yang mencukupi. Ini salah lah protein, ejaan. So dekat sini banyak ejaan yang salah. Salin yang salah. And then masukkanlah ejaan. So ejaan, you tak ada pilihan. You kena buat banyak latihan. Okay, apabila you buat banyak latih to be, barulah you akan jumpa and find out banyak perkataan-perkataan. Okay, that's it. Dapat 5 markah dekat sini. So total berapa untuk penyuntingan? 11 markah. This is how, ini adalah cara untuk you menjawab soalan bahagian A di bawah penyuntingan lah. Okay, and sometimes you tak diberikan 2 bahan, you diberikan 1 bahan. So kalau you diberikan 1 bahan, benda yang sama juga, pastikan check 4 benda ni lah. Which is kita ada ejaan, tata bahasa, imbuhan dan kata istilah. Ada berapa benda ni tak ada fix dekat dalam satu soalan. You hanya perlu menggunakan you punya pengetahuan tata bahasa untuk you jawab benda ni. Okey, sebab dalam skema pemarkahan dia tak ada sebutkan. Okey, ejaan mesti ada 2, mesti ada 3, tak ada. Boleh jadi ejaan tak ada. Boleh jadi dalam petikan kata istilah tak ada. So, bersedia sahajalah. Okey, dengan soalan-soalan yang ada. Okey, settle dengan bahagian penyuntingan. Now, kita akan move kepada bahagian mana? Bahasa Melayu standard. Okey, ini sebenarnya adalah komponen yang baru diperkenankan. Okey, start apabila kita revise format pada 2021. Okey, so mungkin ada sesetengah pelajar rasa bahagian ni adalah bahagian yang sukar. Okey, sebab maybe korang tak familiar dengan bahasa Melayu klasik ataupun bahasa Melayu tradisional. So, kita akan tengok contoh bahasa Melayu standard
Apa arahan dia adalah menukarkan bahan teks klasik lama ataupun tradisional kepada bahasa Melayu moden standard yang currently you belajar. Okay. Mungkin akan menjadi sukar bahagian ni sebab you tak faham. Bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu standard yang kita gunakan jauh perbezaan. Dari segi tata bahasa dan juga ejaan pun sama. Okey, kita akan cuba jawab. Kita akan tengok satu soalan yang berkaitan dengan bahasa Melayu standard. Korang boleh ambil nota. Okey, saya masih gunakan bahan yang sama, iaitu soalan percubaan. Yang ni KL punya sekolah Kuala Lumpur, bahagian Kuala Lumpur. Okey, cuba tengok ni. Alright. Okay. Untuk bahagian ni definitely adalah 4 markah sahaja. Okay. Definitely 4 markah sahaja. Dia tak akan bagi lebih. And you akan diberikan petikan pendek sahaja. So you don't have to worry. Janganlah bimbang. And petikan ni adalah daripada Komsas yang you belajar sekarang. Kan? Kalau bahagian Selangor, kita gunakan apa? Jaket kulit kijang dari Istanbul ni lah. Okay, boleh jadi tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Depends. Right. So, arahan dia, tulis petikan semula dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asal. Okay. Saya share tips dekat sini. Untuk jawab soalan jenis ini, apa yang you boleh ubah, apa yang you tak boleh ubah. Okay, boleh ambil nota lah dekat sini. Okay, first thing yang kita tak boleh ubah ialah nama. Contoh dekat sini kita gunakan siapa? Laksamana kan? Okay. Janganlah ubah nama dia dekat sini. Ikut exactly. Nama tempat, nama orang ataupun nama watak dan nama tempat juga. Contoh dia ada letakkan tempat dia dekat sini ialah Melaka contohnya. So korang jangan tukarlah. Salin exactly. Ikut. And then, apa lagi yang you tak boleh ubah ialah tanda baca. Punctuation kan? Contohnya apa ni? Ini kan tanda baca ni. And then, kalau ada dialog, dia akan ada macam ni kan, dialog pembuka dengan penutup kata. You must have this one as well. You jangan buang benda ni. Tanda baca kena remain. Okay? And then bentuk petikan macam mana. Apa yang dikatakan bentuk, macam mana you salin balik, ini ada perenggan kan? Ada 2 finger space dekat sini. Maksudnya apabila you salin balik, perlulah dalam bentuk perenggan. Ikut exactly. Ini tak boleh ubah as well. Okay. So, okay lah. Rasanya itu sahaja yang ni. Ni untuk, macam saya cakap tadi, dialog, you tak boleh ubah. Benda ni perlu ada. And kalau ayat tu dalam dialog, pastikan dia remain dalam dialog. Bukan you change kepada ayat biasa. Okay, yang you boleh ubah dekat sini ialah tata bahasa. Apa dia? Which is kata sendi ke? And then apa lagi? Mungkin kita ada tata bahasa which is imbuhan dan sebagainya. Yes, you boleh ubah. As long as original meaning ayat tersebut tak diubah. Okay, itu adalah syarat dia dekat sini. Right, so kita akan cuba untuk menjawab soalan ni. Saya akan bagi guidance lah a bit macam mana untuk you buat. Untuk you change. Okay, cuba tengok. Okay, maka Laksamana pun membahagi 3. Diambil oleh Laksamana harta itu sebahagi. Membawa maksud 1 kan? Okay. So ini kita boleh ubah. Membawa maksud apa? Laksamana ni ambil hanya sebahagian daripada harta. So ubahlah dekat situ. Okay. And perkataan maka adalah Melayu traditional. So kita boleh change kepada perkataan lalu contohnya. So 2 finger space kan? Lalu, copy je balik. Copy je balik dekat sini. Laksamana pun. Okay, and then this one, you boleh tambahkan imbuhan. Kan? Kan, kalau you belajar bahasa Melayu, tata bahasa,
you kena ada imbuhan kan dekat sini. Membahagikan apa? 3. Dia bahagikan apa dekat sini? Harta lah. So, you letakkan dekat sini ayat yang penuh. So, lalu laksamana pun membahagikan harta. 3 maksudnya apa? 3 bahagian lah. Kepada, tambah je kata imbuhan. Tambah sahaja kata sendi supaya ayat jadi lengkap kepada 3 bahagian. Okay, you can add on some words tetapi don't change the original meaning. Comma. Okay. Diambil oleh laksamana. Ni jangan ubah kan? Maksudnya you ikut comma and then diambil oleh laksamana. You boleh letakkan ubah ayat menjadi ayat aktif. Jadi dia akan laksamana. Ini ayat pasif kan? Dioleh ni. If you learn bahasa. Dioleh adalah ayat pasif. Jadi untuk bahasa Melayu standard, you aktifkan ayat tersebut dengan meletakkan subjek di hadapan. Laksamana mengambil harta itu ataupun ubahlah, change sebahagian harta itu. That's it. Sebahagian harta itu, titik. Okey, saya dah ubah ayat yang pertama menjadi bahasa Melayu standard dekat sini. Alright. Okey. Cuba tengok dahulu membahagikan 3. Okey, satu lagi yang you tak boleh ubah dekat sini ialah jumlah ayat. Kalau jumlah ayat dekat sini ada 7, contoh kita tengok berdasarkan full stop. Yang ni 1, yang ni 2, dan yang ni adalah 3. So maksudnya jumlah ayat you kena sama juga apabila you copy balik. Okey, so yang ni kita dah berjaya jawab, kita dah berjaya tukar untuk ayat yang pertama. So saya just change, lalu laksamana pun membahagikan, saya tambahkan imbuhan. And then ini ayat ni tak lengkap sebenarnya. So you have to change. Syarat dia ialah apabila you dah tulis, habiskan, apabila you dah tukar kepada bahasa Melayu standard tu, cikgu penanda yang baca tu dia akan faham lah maksudnya. Ataupun you your own, apabila you baca maksudnya you akan faham maksud ayat tersebut. Untuk petikan yang ni kalau you baca mungkin you tak faham kan. So maksudnya kena change menjadi ayat yang lebih mudah. Okay. So ini adalah ayat yang pertama. Kemudian kita tengok ayat yang kedua. Maka yang sebahagi laksamana ambil itu dibahagi 3 pula. Okay. Yang sebahagi itu didermakan kepada, tengok pada salah dekat sini. Kata sendi kan. Ubahlah. Segala fakir miskin. Dan yang sebahagi lagi diberikan kepada, again, kata sendi salah. So ubahlah. Segala pegawai yang tiada penguasaan dan sebahagi diberikan, again, kata sendi salah. Okay, so ayat yang kedua, maka ni you boleh ubah again lah. Dan masukkan, tukarkan dia menjadi ayat aktif. So masukkan dekat sini laksamana di hadapan. Because usually bahasa Melayu klasik ni dia akan menggunakan ayat pasif. Maksudnya subjek diletakkan di belakang. Apabila you ubah menjadi bahasa Melayu standard yang currently korang belajar dekat sekolah kan, tukarlah, letakkan dia subjek di hadapan, tukar menjadi ayat aktif. So laksamana, yang sebahagi laksamana ambil itu, laksamana mengambil, ubah dekat sini using your own words, okay. Sebahagian, dia bukan sebahagi tu, some kita panggil sebahagian. Okay, laksamana mengambil sebahagian. Sebahagian apa tu? Harta kan, masukkan. Dan dibahagi 3. Okay dah. So mana yang sorry internet kacau. Okay, kita continue balik. Alright. So,
Ayat yang kedua. Now fokus kepada ayat yang kedua. So ubah daripada this one, letakkan satu di hadapan. So laksamana mengambil sebahagian harta dan dibahagi 3. Yang sebahagian itu you boleh koma lah. Ni ada koma kan? Ikut tanda baca dia. Okey, ni kita boleh je copy balik. Yang sebahagian itu didermakan. So, pada salah kan? Ubahlah kepada. Ubah kepada kata sendi yang betul. Because untuk bahasa Melayu klasik ataupun tradisional, dia punya tata bahasa pun agak tunggang langgang dekat sini. Didermakan kepada, okay, copy, segala fakir, miskin. Ni mungkin susah sedikit, but you got no choice. Kena belajar cara untuk menjawab. Dan yang bukan sebahagi, tulislah penuh. Sebahagian lagi, okay, diberikan kepada, again, bukan pada. Ubah. Segala pegawai. Segala ni kata hubung, kata bilangan kan, tapi tak berapa sesuai. Kita nak merujuk kepada all. Ubah kepada semua. Okay, semua pegawai. Okay, yang tiada penguasaan dan sebahagian lagi, copy je. Yang tak ada, apa-apa yang tak ada changes, you just copy sahaja. Okay, and then salin lagi. Dan sebahagian lagi, okay, diberikan kepada, salin je, kepada segala orangnya. And then maka ni buang, because ini adalah bahasa Melayu klasik, you boleh gantikan dengan perkataan apa? Lalu pun boleh. Masukkan je lah. Lalu segala ni pun boleh ubah ni kepada semua. Seluruh pun boleh. You already learn about kata bilangan kan. Segala ni kurang sesuai. Itu pun habislah. Ni boleh copy. Suatu pun tiada diambil. Ini adalah ayat pasif. Ubahlah dekat sini. Laksamana tidak mengambil. Ubah dekat sini. Tidak mengambil. Okay. Suatu pun harta. That's it. So itulah kita panggil editing dekat sini. Iaitu you mengubah, okay, petikan bahasa Melayu klasik ni, ubah kepada bahasa Melayu standard. Apabila you baca, apabila kawan you baca, cikgu you baca, apa yang you ubah ni, mereka faham. Sebab petikan ni berkaitan dengan apa. Okay, that's it. So, this is some tips yang you have to follow lah. Apa yang boleh ubah and apa yang tak perlu diubah. So, jangan takut you nak tambah perkataan apa, kata hubung. Contohnya kan, yang, bahawa, tambah je lah. Okay, as long as maksud ayat tersebut masih lagi sama. You tak ubah maksud ayat yang asal. Kalau you change ayat tu, and then maksud dia menjadi lain, maksudnya tu dah salah. Syarat dia ialah tanpa mengubah maksud asal ayat. You nak tambah kata hubung boleh, you nak tukar kata sendi boleh, macam tadi saya tukar pada kepada kan. Sebab bahasa Melayu standard, you kena ikut dia punya tata bahasa. There's nothing wrong. Tak ada kesalahan dekat situ. Akan menjadi salah kalau you salin balik pada segala orang ni. Okey, apa yang terjadi sebenarnya bila para pelajar rasa bahagian ni adalah bahagian yang sukar, apa yang diorang buat? Diorang salin sahaja exactly apa yang ada dekat petikan. Yes, you akan dapat markah, tetapi you tak akan dapat 4 lah. Mungkin you dapat 2 ataupun you dapat 1. So, cuba untuk ubah setiap struktur ayat yang ada. Okay, mana yang tak perlu ubah, you copy sahaja bulat-bulat. Salin bulat-bulat. Okay, dengan syarat jumlah ayat perlulah ada. Kalau ada 3 ayat dekat sini, pastikan ayat yang you salin semula ada 3 jugalah. So that is how untuk you menjawab bahagian yang keempat.
Ini adalah komponen yang baru diperkenalkan pada tahun 2021. Okay, so batch 2021 SPM tu adalah batch yang pertama ni jawab soalan bahagian ni. Sebelum ni, format SPM tak ada komponen number 4. Okay, so untuk korang tahun ni SPM definitely akan ada lah. So please tengok balik apa yang perlu ubah, apa yang tak boleh ubah, and ayat pasif semua tukar kepada ayat aktif. And then you akan dapatlah markah penuh maybe, ataupun maksimum, ataupun try to make it 3 ke apa dan sebagainya. Okay, right, that's it. Now, kita akan pergi back kepada okey, bahagian A, komponen yang terakhir ialah peribahasa. Okeylah, peribahasa mungkin darjah 3 dah belajar kan? Simpulan bahasa dengan peribahasa. Kan korang dah belajar bagai au dengan tebing lah, apa lagi? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. So that's all adalah peribahasa. Okay? So untuk soalan peribahasa ni ada 3 jenis sebenarnya. And we never know yang mana yang akan coming out in SPM pada tahun ini. Okay? Boleh jadi yang pertama, peribahasa punya jenis soalan berbentuk you hanya isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Dia akan bagi petikan. Yang kedua, you kena nyatakan ataupun senaraikan peribahasa yang ada, and then apa yang you perlu buat, berikan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang you senaraikan. Ataupun jenis yang ketiga, senaraikan peribahasa yang ada dalam petikan, dan apa yang you kena buat ialah you kena bina ayat. Bukan bina ayat. You kena beri maksud. You kena berikan maksud peribahasa berikut. We never know yang mana akan coming out. Okay, kita cuba tengok daripada soalan percubaan KL ni, tahun ni punya percubaan. Okay. One more adalah you kena bina ayat as well. Ini adalah arahan dia. Nampak dia kata senaraikan yang pertama. Ni ada 2 benda kena buat. Satu ialah senaraikan. You akan dapat berapa? 3 markah. Ni 6 kan? You akan dapat. Mungkin senaraikan 3. Peribahasa diikuti dengan apa? Bina ayat. Another 3. In total, berapa markah? 6. Okay, kita cuba tengok dahulu. Okay lah, just wanna ask. Ada sesiapa boleh berikan saya satu peribahasa berdasarkan petikan tersebut? Anyone? Ada tak jumpa? Ke korang tak tahu peribahasa tu apa? Siapa yang tahu? Cuba senaraikan satu dekat sini. Cikgu, Uh-huh. bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay, bagus. Good. Okay, I highlight that one. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay, very good. And macam saya cakap, ini 6 markah kan? Most probably senaraikan 3. You senaraikan 1, you dapatlah 1 markah. Okay lah, good. So kawan you tadi cakap yang pertama okay, bersatu. Kita teguh, bercerai kita roboh. Okay lah, salin. Okay, kita go through again. Apa lagi yang ada dekat sini? Ialah, okay, I find out one. Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Pernah dengar ke tak peribahasa ni? Peribahasa ni selalu digunakan untuk kita relatekan apa? Masyarakat yang selfish kan? Which is pentingkan diri sendiri. So kalau you hidup berjiran, you tak boleh ada apa? You tak boleh ada sikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing ni. Okeylah salin.
bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Okay, and like I said, 6 markah maksudnya ada 3. Cari lagi. Yang terakhir ialah this one. Bagai isi dengan kuku. Kan? Okay, salin lah. Bagai isi dengan kuku. You senaraikan sahaja 3 peribahasa dengan betul. 3 markah dalam tangan you. You dah dapat dah 3 markah ni. Okay, dah save dah. Tetapi macam mana nak dapat another 3? Jangan lupa dekat sini, dia dah kata bina ayat. You senaraikan sahaja tanpa membina ayat, you hanya dapat 3 markah. Okay, so binalah ayat daripada peribahasa tersebut. Contoh bagai isi dengan kuku. Maksud dia apa? Persahabatan, friendship kan, BFF. Kawan yang sangat rapat. So maybe you nak cakap apa? Bagai isi dengan kuku ni persahabatan saya. Okey lah. Contoh. Saya bina ayat dekat sini persahabatan saya. Ataupun persahabatan antara saya dan rakan saya Aminah. Okey. Bagai isi dengan kuku. Masukkan. Dapatlah you another 1 markah. Okey. And pastikan jangan ada kesalahan ejaan. You ada kesalahan ejaan, mungkin you dapat half. Persahabatan antara saya dan rakan saya, Aminah, bagai isi dengan kuku. Maksudnya, you guys are really close together kan? Rapat, erat, hubungan yang erat. You see? Okey lah, contoh. Cikgu nak apa ni? Nak buat ayat dengan bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksud dia apa dekat sini? Pentingkan diri. Selfish. You guys can make some notes like I said. Okay. Macam mana nak bina ayat daripada perkataan ni? Mungkin you boleh katakan apa? Okay. Sebagai masyarakat ataupun dalam hidup bermasyarakat, okay, kita tidak seharusnya bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing yang membawa maksud you are being selfish. You pentingkan diri you. Okay? So the key word here ialah walaupun you senaraikan dengan betul, you hanya dapat 3 sahaja. Kalau you bina ayat salah, tolak markah lah dekat situ. And sebelum nak membina ayat, pastikan you benar-benar tahu maksud peribahasa berikut. Contoh, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. You tak tahu ni. You tak faham maksud dia apa. Tak pernah dengar contohnya lah. Padahal, peribahasa ni familiar. Selalu keluar ni dalam soalan-soalan. Kalau you biasa buat latihan BM, you akan jumpa peribahasa ni. Okay? The key is, kalau tak tahu maksud peribahasa, bina ayat, most probably you can't get marks. Okay? Sebab you tak boleh hentam. You tak boleh tembak bina ayat kalau you tak faham maksud peribahasa berikut. So, apa yang terjadi ialah student saya, dia selalu skip bahagian peribahasa ni. Okay? And you guys have to bear in mind, 6 markah you guys akan hilang. So, maksudnya kalau tak nak hilang 6 markah, ulang kajilah peribahasa. Masih lagi ada masa, you cuba senaraikan, list downkan apa peribahasa-peribahasa yang familiar, yang selalu dengan bekerjasama. Contohnya, okay lah, contoh this one. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ataupun bagai au dengan tebing. Hafal lah. Sekurang-kurangnya 2. Kan? Contoh, apa lagi? Peribahasa yang berkaitan dengan persahabatan, friendship. Hafal lah, ni salah satu. Bagai isi dengan kuku. Kan? Lagi, bagai dakwat dengan kertas, for example. Hafal sekurang-kurangnya 2. Itu akan membantu dalam you punya bahagian peribahasa. If you left and then you tak jawab bahagian ni, you akan kehilangan 6 markah. Ataupun most probably you akan dapat 3 markah apabila you senaraikan dengan betul. Still lagi hilang another 3 kan? Kita kalau boleh nak dapat penuh dekat sini. Right? Okay, settle. Bahagian A,
habis. So you have to bear in mind, bahagian A ni sebenarnya around 35, rasanya dalam 30 markah tak silap. Okay, so make sure that jawablah mana bahagian-bahagian yang mudah untuk you. 35 as I said. 35 out of the 100. Nak dapat A macam mana sekurang-kurangnya 25 dan ke atas, you will be safe. Okay, 25 dan ke atas. Itu pun nak lagi safe adalah 30 dan ke atas. Kalau nak dapat A lah. And you have to bear in mind, bahasa Melayu adalah subjek yang wajib untuk you lulus. Okay, kalau you nak memasuki universiti, college ke apa dan sebagainya. Even the Form 6 as well kan. Subjek bahasa Melayu dengan sejarah, you kena pass. You tak pass habis lah. Maksud pass apa kat sini? Bukan dapat gagal. You are not fail. If you fail, you tak boleh pergi ke mana-mana. That's the thing. So, and bahasa Melayu is not easy. Tak mudah. Level makin lama makin susah. Okay, sebab sebab saya mengajar bahasa Melayu dah beberapa tahun. And yang saya boleh compare kan adalah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu adalah lebih complicated. So you kena tahu walaupun you are Malay, walaupun you orang Melayu, tetapi bahasa Melayu ni adalah subjek yang sukar sebenarnya. So kena tahu teknik menjawab yang betul. Okay, satu bahagian A. All the 5 bahagian. Now, we're gonna move kepada bahagian pemahaman. Okay, I think before kita sambung kepada bahagian pemahaman, and then kita sambung kepada bahagian C kan, rumusan. I'm gonna give you guys break dahulu. Maybe 5 minutes toilet break ke. Go and refresh yourself dahulu. Lepas tu kita akan sambung semula the session. Okay, focusing kepada bahagian B and bahagian C. And maybe after that kita akan pergi kepada soalan karangan tadilah. Kita akan cuba untuk discuss ataupun bincangkan satu ataupun dua soalan. Okay, so korang nak pergi toilet ke anything, boleh pergi sekarang. We're gonna have 5 minutes break sahaja. Consider sebagai toilet break lah. And we will be right back selepas 5 minit. Okay. Okay, we back. Alright, so if you guys have any questions, ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh ajukan ketika saya terangkanlah ataupun during the sharing session. Okay, so kita akan back kepada bahagian B. Masih lagi kertas 2. Kertas 2 tadi saya mention ada 3 bahagian kan. Bahagian B dan C as well. Okay, so cuba tengok. Bahagian B ialah bahagian pemahaman. Okay, so pemahaman ada 2 soalan 6 dan 7. 6 adalah soalan bahagian pemahaman biasa. You akan diberikan 2 petikan and you kena jawab soalan-soalan yang berkaitan. Okay, and soalan yang terakhir adalah soalan kebat. Maksud soalan kebat ialah apa? Hot question. You got to think. You kena berikan your own idea. Jawapan tak ada dalam petikan. Soalan yang ketujuh adalah berdasarkan Komsas yang you dah belajar. Cerpen, prosa tradisional, puisi tradisional, sajak dan sebagainya. Okay. And again, soalan bahagian yang ketujuh juga akan ada kebat as well, which is aras tinggi. So, berikan your own idea. Sebenarnya soalan kebat ni adalah komponen yang paling mudah untuk pelajar skor. Why is it? Sebab kita tak ada skema pemarkahan untuk soalan kebat. As long as kalau student ataupun pelajar mampu untuk memberikan idea yang bernas, you will get marks.
Jangan tak jawab lah. You biar kosong, you tak jawab, dapatlah telur ayam kan. You dapatlah kosong kat situ. Alright, so, and soalan bahagian yang ke-8 adalah berdasarkan novel tingkatan 4 dan 5. Okey, boleh berikan kepada saya apa novel tingkatan 5 yang currently you guys belajar? And apa novel tingkatan 4 tahun lepas yang korang dah belajar? Ini saya ni, ada yang tahu? Korang ada tulis dekat ni eh? Oh, okay, Tirani. Right. Yes, Tirani dan Lieutenant Adnan. Ini adalah untuk Selangor. Okay, walaupun dalam soalan peperiksaan SPM nanti dia akan bagi list kan negeri-negeri lain. You janganlah jawab negeri lain punya. You jawab yang you belajar sahaja. Okay, so Tirani dan Lieutenant Adnan. Okay, usually soalan jenis ini you akan ada pilihan tau. Nak jawab tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 punya novel. Pilihlah yang mana. Kalau you rasa you very close dengan cerita Lieutenant Adnan, so you hafal and pastikan you tahu cerita dia macam mana. Dan kalau you rasa you lebih interested dan tertarik dan lebih faham jalan cerita novel Tirani tingkatan 5, hafallah. Okay, and ingatlah apa scene-scene yang ada dalam novel tersebut. Okay, kita akan cuba untuk tengok bahagian B now. So back kepada soalan percubaan pada tahun ini adalah KL area. Okay, macam saya cakapkan, soalan yang ke-6 adalah soalan yang berkaitan dengan pemahaman. Okay, you akan diberikan 2 bahan. And 2 bahan ni adalah related sebenarnya. Contoh, kalau bercerita tentang apa? Buah ke? Dua-dua akan bercerita tentang buah-buahan, for example. Dia punya theme akan related to each other. Okay, so kita akan move terus kepada soalan. Okay, soalan yang pertama usually adalah definisi maksud perkataan. Ini mungkin soalan yang sukar as well, especially kalau pelajar tak tahu sinonim perkataan tersebut. Khasiat tersendiri. You can use your own words, boleh gunakan. Contoh soalan kan, cikgu, boleh tak kalau lebih daripada 2 perkataan? Yes, boleh. Asalkan maksud dia adalah sama. So berdasarkan bahan 2, berikan maksud khasiat tersendiri. Maksud khasiat itu sendiri. Kan, contoh saya makan makanan yang berkhasiat. Maksudnya apa? Khasiat kita boleh panggil sebagai nutrisi lah. Kan, nanti dah lah perkataan ni. And pemahaman peribahasa, tolong jawab dalam ayat penuh. Korang tak boleh malas. Untuk bahasa Melayu ni, kena rajin. Soalan pemahaman dia, kena jawab dalam ayat penuh. Salin. Berdasarkan bahan 2, okay. Maksud khasiat tersendiri ialah, masukkan. Tersendiri maksudnya its own. Okay, so nutrisi tersendiri, your own. Yang kita boleh gantikan maybe nutrisi specifically pun boleh lah. Saya perinci. Hanya on your own sahaja. Okay, khasiat tersendiri. Dapatlah you 2 markah dekat sini. Tapi kebanyakan pelajar saya dibiarkan kosong sebab dia malas nak fikir. Okay, that's why you learn synonym words. Korang dah belajar perkataan sinonim daripada tahun 3. Even tahun 2 pun ada yang very simple sinonim kan. So that is the time di mana you gunakan ilmu-ilmu yang you dah belajar tu. Okay, dengan menggantikan perkataan tersebut. Okeylah, soalan yang kedua usually akan berdasarkan bahan. Kopi sahajalah dekat sini. Apakah khasiat buah mengkudu? Bahan 1 dan bahan 2. Ambillah. Berdasarkan bahan 1, ambil 1 khasiat. Khasiat buah mengkudu ialah apa? Dan bahan kedua, khasiat buah mengkudu ialah apa? Dapatlah you 3 markah. Senang dia. Okey.
3 dan 4. Ini adalah soalan kebat. Okay, it's a kebat question. So tolonglah crack your head, squeeze your brain, perah otak you untuk berikan idea yang bernas. Okay, you dah tingkatan 5. Jadi kena bagi idea dan jawapan yang bernas. Bukan jawapan yang kurang cerdik lah. Okay, kita tengok dekat sini Soalan dia, penggunaan herba untuk mengubati pelbagai jenis penyakit kurang mendapat sambutan. Maksudnya apa? People tak support. Okay, all the herbal thing ni. You kalau sakit, usually you pergi mana? Jumpa doktor kan, beli ubat. You tak pergi ambil herba, all the herbs dan sebagainya, no. Dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pada pendapat anda, daripada perkataan ini, kita tahu ini adalah apa? Soalan kebat. Maksudnya tak ada jawapan dalam petikan. You have to think on your own. Fikir, beri your idea, squeeze your brain. Apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan penggunaan herba sebagai perubatan alternatif? Maksudnya, selain daripada kita bergantung kepada medicine ubat, okey, alternatif untuk kita rawat adalah menggunakan the herbs. Kan, herba. Contoh apa? Kacik Fatimah, tongkat Ali, apa lagi. Itu semua tumbuhan herba lah. Which is ada khasiat dekat situ. Okay, first thing, dapat je soalan, highlightkan, gariskan, bulatkan. You tak boleh guna highlighter, jangan guna highlight. Gariskan apa fokus dalam soalan. Untuk soalan yang ketiga ni, fokus dia adalah berkaitan dengan usaha-usaha. Apa yang dimaksudkan usaha langkah? Maksud sama ni, you jangan panik. Ataupun cara-cara. Ini adalah maksud yang sama. Okey, cara yang perlu dilakukan untuk menggalakkan penggunaan herba sebagai perubatan alternatif. So fikirkanlah apa dia. Mungkin pihak kerajaan dan sebagainya. Apa yang pihak kerajaan perlu lakukan? Okey, mewujudkan apa? Tanaman herba ke research center untuk herba punya perubatan ke apa dan sebagainya. That's it. So that is how you menjawab soalan ni. Okay, 3 markah sekurang-kurangnya berikan 2 jawapan. Barulah you akan dapat markah penuh. And jawablah dalam ayat. Pada pendapat saya, usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan penggunaan herba sebagai perubatan alternatif ialah, okay dah, masukkan yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, pihak kerajaan perlulah apa dia. That's it. And dia tak highlightkan dalam soalan ni, dia tak ada highlightkan siapa yang perlu memainkan peranan. You boleh letak pihak kerajaan, pihak sekolah, media massa kan. Masukkanlah dekat situ. Share your own thoughts. Okay. Another one tips yang saya boleh kongsikan kalau you nak menjawab soalan kebat dengan baik, banyakkan membaca. You have to read a lot. Apabila you banyak membaca, you ada banyak knowledge, you akan ada banyak isi, you akan ada banyak points and you boleh berfikir di luar kotak, out of the box. So please, read, just read whatever artikel yang you terlintas dekat media sosial ke, dekat internet ke, just read, baca sahaja. Okay, now kita akan pergi kepada soalan yang keempat. Usually, kebiasaannya, soalan bahagian kebat yang keempat untuk pemahaman adalah situasi. Dia bagi you satu situation and apa para pelajar yang perlu lakukan. Put yourself if you are in that position, in that situation. What will you do? Apa solution you? Apa jalan penyelesaian yang you akan berikan untuk menyelesaikan situasi ataupun isu ni? Farah menghadapi masalah jerawat, dia kata, di mukanya. Malah kulitnya nampak kusam dan berminyak. Farah tertarik satu iklan dalam internet mempromosikan produk 100% 100% herba. Okay, and no kesan sampingan. Side effect tak ada. Anda berasa bimbang. Okay, so you sebagai kawan ni, okay, you takut Farah ni kena scam kan? Apabila pakai benda-benda macam tu, naik jerawat dia lagi teruk ke? We never know.
Sebagai rakan baiknya, bagaimanakah anda dapat membantu Farah daripada tertipu oleh iklan tersebut? Okay, let me ask among of you guys. Boleh berikan saya, kalau you kawan kepada Farah, apa yang korang boleh lakukan untuk membantu Farah supaya she don't get scammed oleh advertisement tersebut, iklan tersebut sebelum dia beli. Contohlah, produk tu dalam harga RM79. Okay? And then produk tu dia kata apa? Dia kata confirm lah you boleh hilangkan jerawat, jadi putih lah, gebu. Kan? So, kalau you as your friends lah, you sebagai kawan Farah, apa yang korang akan lakukan? Okay, anyone got idea? Kalau tak nak sebutkan, boleh tuliskan dekat chat. Cuba share kan, and kita share ramai-ramai, tengok apa you guys punya idea dekat sini. Macam mana you gonna help Farah to make sure she don't get scammed dengan iklan tersebut. Macam too good to be true kan. Contoh dia kata, okay, dalam masa seminggu, you pakai je ubat ni, hilang jerawat you. And then muka you jadi putih, cantik, bersih dan sebagainya. How would you know that iklan tersebut tu betul ke, genuine ke, tak ke, scam ke, apa dan sebagainya? How you can help Farah? Okay, cuba kongsikan dekat bahagian chat, anyone menasihatkan. Okey, daripada Aira. Thank you Aira. Menasihatkan Farah untuk membaca review orang lain terhadap produk tersebut. Okey, very good. When you buy something online secara atas talian kan, yang kita perlukan, okey, ialah feedback. Okey, which is bahagian komen lah dekat situ. So, okay, this is one thing yang good. So, meminta Farah merujuk kelulusan Kementerian Kesihatan. Ya, betul. Or you can even check. Kan, you boleh check sendiri ni dekat website KKM. Mana adalah ubat-ubatan ataupun produk kosmetik especially yang mendapat kelulusan ataupun mengandungi bahan kimia dan sebagainya. Okay, very good. Thank you Nur Intan. Okay, so this is how you menjawab. You kena fikir lah. That's why saya cakap, untuk jawab soalan kebat ni, banyakkan membaca. And even kalau you pernah experience benda tu by yourself, yes, you boleh menjawab dengan baik, definitely. Contoh kan, you mungkin ini one of you guys ni pernah membeli produk kecantikan ataupun the cosmetic product through online. That is how you do it. Investigate, cari betul tak ada KKM, ada kod ke tak dan sebagainya, is it genuine ke fake ke apa dan sebagainya. Okay, very good. Intan dengan Aira. Thank you. So that is how you menjawab soalan this one. So, 4 markah berikanlah 2 cara. Okay, tadi kawan you kata check kelulusan dia dengan bahagian KKM. Okay, good. Nasihatkan dia. And then yang kedua, baca produk review. Feedback daripada orang lain. Kan? Because all the product review tu adalah daripada pengguna yang pernah menggunakan produk tersebut. That's it. Okay? And other than that, maybe you can say dekat sini di mana you buat some investigation ataupun penyiasatan ataupun research lah by right. Kandungan. Okay? Kandungan ataupun bahan kandungan yang terkandung dalam bahan kosmetik tersebut. You double check whether ada tak apa-apa bahan yang terlarang contohnya. Because nowadays, especially kalau produk lokal kan, produk tempatan, local produk, kena berhati-hati. Alright? Okay, good. So that is how you menjawab soalan situasi ni. So janganlah tinggalkan kosong. Sayang, 3 dan 4 markah, you dah dapat 7 tau. Ini you jawab pakai otak you je. Your own idea. You nak jawab apa? Dapat dah 7 markah. Easily. You don't have to think. And then tak perlu nak... Maksud teacher bukan you don't have to think. You tak perlu nak cari dalam petikan dan sebagainya. That's it. Right? Okay. Next one. Bahagian pemahaman yang ketujuh adalah specifically bahagian FOMSAS. Okay, you akan diberikan 2 petikan FOMSAS.
Tak kisahlah, mungkin daripada yang you belajar, usually adalah yang you belajar lah. Okay. Sometimes dia akan bagi petikan cerpen, and then dengan prosa tradisional iaitu puisi, iaitu sajak ke apa dan sebagainya. Dan jawab soalan yang berikutnya. Benda yang sama. Soalan 1 dan 2 sebenarnya adalah berdasarkan petikan. If you don't read, you tak boleh jawab. That's it. Itu je. You baca, bolehlah you jawab. 3 dan 4 again adalah soalan kebat. Okay, adalah soalan kebat. So, okay, kita akan tengok bagaimana untuk menjawab soalan kebat dekat sini. Okay, ini adalah berkaitan dengan patriotik. Okay, ini adalah berkaitan dengan patriotik. Dia kata dekat sini, penerapan semangat patriotik bermula dari rumah. So, apakah cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menerapkan semangat patriotik dalam diri anak-anak? Okay, here dia dah highlightkan ibu bapa. So, please don't give any other than ibu bapa. You jangan bagi pihak kerajaan, jangan bagi masyarakat, jangan bagi pihak sekolah. Dia dah nyatakan cara daripada ibu bapa. Okay, kalau you berikan cara daripada sekolah, salahlah dekat situ. Okay, apakah cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menerapkan semangat patriotik dalam diri anak-anak? Mungkin salah satunya ialah dengan apa dia? Membawakan anak-anak pergi ke sambutan Hari Kemerdekaan. Right? Hari Kemerdekaan. Okay dah. Itu adalah antara contoh untuk ibu bapa menerapkan semangat patriotik dalam diri anak-anak. Okay, other than that, maybe mungkin boleh apa? Boleh menyanyikan lagu-lagu patriotik also can. Menyanyikan lagu patriotik also can. Okay, which is apabila you mengajar anak-anak menyanyikan lagu patriotik, okay, benda tu pun dapat menerapkan semangat patriotik dalam diri anak-anak. What else? Apa lagi? Mungkin menceritakan, okay, tentang sejarah ataupun tokoh negara ke apa dan sebagainya, tentang sejarah negara. Also can. Okay lah, apa-apa yang berkaitan dengan sejarah, history, apa-apa yang berkaitan dengan kemerdekaan, itu adalah benda-benda yang boleh meningkatkan atau menerapkan semangat patriotik dalam diri anak-anak. Okay, so that is how you menjawab soalan this one. Okay, now number 4, kita pergi kepada yang seterusnya. Sebagai seorang guru persatuan sejarah, okay, ini macam biasa adalah soalan yang berkaitan dengan situation kan, sama macam tadi, sama macam pemahaman yang soalan ke-6 tadi. Walau bagaimanapun beliau berhadapan dengan murid-murid yang enggan, maksud enggan refuse, they don't want to, diorang tak nak support. Okay, cikgu sejarah you ni ask untuk merancang plan apa aktiviti, tapi no one bother and tak give a damn. Semua senyap buat tak tahu je. Sebagai seorang guru yang dedikasi, apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Cikgu Sarah untuk menggalakkan murid-murid? Okay, if you guys adalah the Cikgu Sarah herself, okay, what will you do untuk encourage student ni, okay, menyertai aktiviti Bulan Kemerdekaan, okay, yang dijalankan. Mungkin murid-murid ni fikir apalah, benda-benda merdeka ni something yang membosankan, make you bored kan? Benda-benda yang membosankan. Jadi macam mana nak menggalakkan you as a teacher, what can you do untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti tersebut? Okay, can share with me some idea through the chat. Anyone? And again, ini adalah 4 markah, sekurang-kurangnya berikan 2
cara. So berikan 2 cara sebagai cikgu ataupun tindakan. Okay, anyone? Banyaknya. Good. Oh, tadi you ada bagi cikgu bateri, cikgu nak update dah. Yeah, thank you for reminding. Okay. Okay, dah charge dah. Thank you, Aira. So sweet of you. Perarakan merdeka, yes. Maksudnya menyertai perarakan merdeka. Bukan menyertai lah. Ibu bapa, ini yang soalan yang ketiga tadi kan. Ibu bapa apa boleh buat? Bawa anak-anak. Macam tadilah cikgu cakap kan. Menonton perarakan kemerdekaan merdeka. Good. Membawa anak-anak ke tempat bersejarah. Okay, good. Aira, Maha. Menawarkan hadiah. Okay, ini adalah yang just now. Sebagai cikgu, apa yang you akan lakukan? Okay, Aira said that menawarkan hadiah yang lumayan kepada peserta. Yes. The thing is, murid-murid, especially you guys ni kan, kalau dengar ni ada hadiah, ada makan free ke, definitely korang interested kan and eager to join. So, cikgu sediakanlah sang sagu hati ataupun hadiah yang menarik. Maybe in the form of food ke, hamper contohnya, wang tunai dan sebagainya, just to attract the student. Okay, Maha pula memberi hadiah. Okay lah, benda yang sama So maksudnya, itu adalah perkara yang boleh dilakukan oleh cikgu untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti tersebut. Okay, very good. And maybe, okay, kita boleh juga, cikgu boleh juga menyatakan sebagai Cikgu Sarah boleh memberitahu murid-murid tentang kebaikan. Daripada aktiviti-aktiviti tu, apa yang murid-murid akan dapat? Tell the student, educate them. Sometimes they never know. Sebab murid-murid ni, dia mungkin dia tak sedar, dia tak aware kan. So, fungsi cikgu tu adalah sangat-sangat penting. Very good. So, most of you guys able untuk memberikan idea yang baik. Nak dapat 4 markah, berilah 2. Berikan 2 points. Okay? And salinlah sebagai seorang guru yang dedikasi tindakan yang wajar dilakukan oleh Cikgu Sarah ialah apa dia? Baru masukkan. And like I said again, tolonglah soalan pemahaman ni jawab dalam ayat penuh. You jangan malas. Okay? Bahasa je yang you kena tulis penuh. Ini first paper kan? I mean first paper bertulis ni untuk SPM. So kalau first paper, rajin-rajinkanlah diri you tu untuk tulis dalam ayat penuh. Contoh this one, salin. Cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menerapkan semangat kecerdikan diri anak-anak ialah baru masukkan your points. Not straight away kepada your points sahaja. Okay? Alright. Dan untuk bahagian that one. Now, kita move kepada soalan novel. Okay, the key untuk novel and the tips for the novel to all of you guys. Benda yang korang kena tahu ialah the story itself. Baca. You tak baca, I can't help as well. Okay, you can't help yourself if you tak baca. Cikgu pun tak boleh help juga kalau you tak baca. The key is kena baca. Okay, and dia dah kata dekat sini. Jawapan bagi soalan yang berikut. Okay, untuk soalan novel akan ada 2 bahagian. Right? 1 and 2. Kalau 1, you diberikan petikan and jawab. Ini easy, directly sahaja jawab. And soalan yang kedua adalah daripada yang you baca. It can be apa? Berdasarkan 2 luah novel. Jelaskan satu peristiwa. So, you kena tahu kedua-dua. Okay? So, be ready dengan kedua-dua buah cerita. Tetapi boleh fokus kepada satu novel yang betul-betul you rasa yang, oh, you punya jiwa ni dekat novel tu. You suka that story. Fokus dekat situ. Tetapi pada masa yang sama, another novel, you kena tahu. Because sometimes soalan macam ni. Nampak? 2 buah novel, dia kata. Maksudnya, you kena berikan each daripada novel. Bukan satu novel sahaja. So, kena ambil tahu kedua-dua buah novel punya jalan cerita. Right? Boleh jadi adalah perwatakan akan ditanyakan. So berikan apa perwatakan yang sesuai. Contoh peristiwa latar hafal lah. Latar kan ada 3.
Kan, which is latar masa, and then we have tempat, kita ada masyarakat. So maybe each tu, you hafal lah 3 each. Berserta dengan contoh peristiwa in detail. Contoh Lieutenant Adnan, okay, nilai lah. When the question asks nilai, okay, when the question asks nilai, and then you kena berikan nilai yang sesuai. Okay, you kena berikan nilai yang sesuai. So, dia dah kata dah dekat sini, jelaskan satu peristiwa yang dapat menerapkan ketabahan dalam diri pembaca bagi setiap novel. Contoh, yang teacher kata adalah nilai. 2 buah novel dia nak apa? Satu peristiwa yang menerapkan ketabahan. Ni nilai lah sebenarnya. Kan, nilai ketabahan. Tabah membawa maksud strong. You tabah. You able untuk mengharungi segala cabaran dan sebagainya. So kalau Lieutenant Adnan, definitely Lieutenant Adnan himself lah. Okay, yang mempunyai nilai ketabahan. Tabah menghadapi dugaan, cabaran hidup dan sebagainya. Explain apa yang dia buat. Contoh kan. Walaupun dia ni okay, telah dibunuh dan digantung dekat pokok ceri contohnya kan. So dia masih lagi berpegang teguh, which is dia tak akan surrender. Itu menunjukkan yang dia tabah menghadapi cabaran ni. Ketika peperangan, lagi apa lagi cabaran-cabaran yang Lieutenant Adnan hadapi, kena away daripada anak-anak dan isteri kan. Which is untuk go for the war, peperangan tu, anak-anak dan isteri dia tinggalkan. Okay, so that is nilai ketabahan as well. Kalau tirani, you are talking about Wahidah kan? So, apa dia? Wahidah ni tabah apa? Menghadapi kecaman contohnya. Daripada ataupun kritikan ataupun kata-kata yang negatif kepada look dia kan? Daripada kawan rakan-rakan sekelas dia. Rakan-rakan sekelas dia terlalu selalu memandang selalu mengata dia lah maksudnya dekat sini. But she still tabah. Lagi apa? Dia tabah mengharungi cabaran dalam hidup. Apa jadi pada dia? Diceraikan oleh suami. Kan? You kena tahulah all the flow tu in detail. Novel, the key baca je. Baca boleh jawab. Tak baca tak dapatlah apa. Right? Okay. Now, last but not least, untuk kertas yang kedua. Okay, bahagian rumusan. This one also really easy. But you need to know the tips macam mana untuk menjawab soalan this one. So, first thing kena tengok dahulu berdasarkan petikan. Okay, berapa petikan yang diberikan? Maksimum adalah 3. Okay, ini dia bagi 2 je. Okay, ini dia bagi 2 sahaja. So, first yang you kena ada, first yang you need to have dalam you punya pendahuluan, dalam you punya rumusan ialah bahagian pendahuluan. Okey, ni perlu ada. Okey, teacher pecahkan dahulu 30 markah kepada berapa? Kita start dengan pendahuluan adalah 2 markah. Lepas tu you kena berikan isi. Isi perlu berapa? 8 isi sekurang-kurangnya. So 8 darab 2 markah bersamaan dengan 16 markah dekat isi. And last one, you need to have penutup. Okay, another 2 marks. So in total berapa? 30. In total adalah, yang keempat, you kena ada tata bahasa. Markah tata bahasa adalah 10. So in total adalah 30 markah. Okay, try untuk tapau habis bahagian this one. Bahagian ini, tata bahasa 10 markah ni, boleh jadi ejaan, boleh jadi tata bahasa you, okay, dan boleh jadi mungkin tanda baca ke, struktur ayat ke dan sebagainya. Ini di bawah 10 markah. So another 20 marks, try to make it as much as you can dekat bahagian this one. Because ini easy to score. Okay, pendahuluan. Syarat perlu ada perkataan apa? Petikan membincangkan. Ataupun rumusan membincangkan. You need to have this word.
Salin kalau ada buku nota tu salin lah dekat sini. You get the tips ni for free je ni. Tak berbayar ni. Okay, petikan ataupun rumusan membincangkan. You pilih You nak tulis petikan ataupun rumusan. Don't write both. Okay. Followed by the focus. Apa yang kita katakan fokus dekat sini? Okay. Let me show you. Okay. Untuk fokus. Yang pertama, you can talk about kebaikan or manfaat. Ini maksud sama so boleh guna perkataan ataupun faedah. That's it. Fokus yang kedua. It can be ialah cara-cara, langkah-langkah ataupun usaha-usaha kan. Dan yang ketiga mungkin okay, sorry, kita sambung balik. Okay. So, kesan implikasi ataupun impact. And yang keempat, maybe kita boleh talk about punca-punca. Okay. Sebab-sebab ataupun faktor-faktor sesuatu benda berlaku. Right. Okay lah. That's it. Ini dia yang kita katakan fokus. So dalam fokus, you kena ada perkataan berikut. Okay, cuba tengok go through bahan 1 dan bahan 2 dahulu. Both of the bahan definitely akan ada that focus. It may be fokus yang sama, it may be fokus yang berlainan. Okay, kita tengok dahulu bahan yang pertama. We go through first. Kesan negatif, nampak? Ini kesan kan? Okay, kesan yang buruk. Okay. So, teacher highlightkan kesan. Kesan apa dekat sini? Media sosial. Okay, so kita akan cari kesan yang pertama. Memberikan kesan yang buruk kepada individu. Ni. Individu yang menggunakan media sosial tanpa had akan mengalami kemurungan apabila mempunyai pemikiran yang tidak rasional, sedih dan berterusan. Okay, ni isi yang pertama. Kan? Punca ketagihan pula. Penggunaan boleh merisikokan. Okey ni, boleh merisikokan kejadian bunuh diri. Dia kata. Contoh jangan ambil dalam rumusan, don't insert. Dia contoh. Other than that, apa lagi? Ketagihan dan diburukkan lagi dengan kemajuan teknologi telefon pintar. Okey. Akibat taksub dengan yang menyebabkan golongan muda hilang kemahiran bersosial. Okey. And then stigma ni. Tanda awal bagi ketagihan media sosial antaranya mementingkan penggunaan media sosial akan kelihatan gelisah, murung dan tidak tenang. Mereka mempunyai tanda-tanda awal. Okeylah, that's it. Okey, cuba kita tengok apa ni. Bahan yang kedua. Okey. Bahan yang pertama usually petikan. Dan bahan yang kedua ataupun yang ketiga usually iklan, grafik dan sebagainya. Okey, ini adalah daripada apa ni? Yang kita katakan sebagai dialog ataupun petikan dialog lah dekat sini. Media sosial. Cikgu, saya ingin menambah pengaruh rakan sebaya. Okey, ini sebenarnya punca ketagihan kan? Punca ketagihan. Ya, dekat sini tadi ada. Sometimes dia akan share the same focus. Nampak ni? Ketagihan internet. Punca ketagihan. Kanak-kanak telah okey. Color hijau adalah punca.
Color hijau adalah punca. Kemajuan teknologi telefon. Yang hijau adalah punca. Punca, punca, punca. Okay, next one. Ni pun punca. Pengaruh rakan sebaya. Kan? Seseorang tidak mendapat perhatian ahli keluarga. Ni punca. Cikgu, pendapat saya kalau kita leka dengan media sosial ni kesan. Okey, ini adalah kesan pula. Ini tadi apa? Itu kesan kan? Okey, dalam bahan yang kedua ada kesan. So, teacher kalakan kuning. Tumbuhan belajar. Punca. Ni punca balik. Punca disebabkan apa? Dipengaruhi tekanan realita hidup yang dihadapi sekarang. Punca ketagihan. Okay, that's it. So, you can see daripada kedua-dua bahan, they are sharing the same focus. Right? Okay, macam mana nak tulis pendahuluan dekat sini? We are talking about kesan dan kita talk about the punca ketagihan. Right? So, masukkan. Membincangkan kesan negatif media sosial. Ni cara you tulis pendahuluan. Kesan negatif media sosial dan apa fokus satu lagi tadi? Punca ketagihan internet. That's it. Okay, punca ketagihan internet. So, tuliskan dekat situ. Right. You dah dapat 2 markah. Dapat dah 2 markah. Okay, next one. Kita akan pergi kepada yang seterusnya. Isi. You nak start dengan apa? Kesan negatif. Masukkanlah antara kesan negatif media sosial ialah masukkan individu apa? Akan mengalami kemurungan. Masukkan. Okey. Daripada satu ayat ke satu ayat yang lain, korang kena letakkan penanda wacana. Apa contoh penanda wacana yang pertama? Seterusnya, kan? What else? Apa lagi? Di samping itu. Ni letak dah lah benda ni. Ni markah ni. Markah ni. Markah tata bahasa. Kalau you tambahkan penanda wacana. Tambahan pula. Masukkan. Isi yang terakhir adalah akhir sekali ataupun akhirnya. That's it. Penanda wacana tolong masukkan. Okay. So, you can bahagikan. Total adalah 8 isi kan. Bahagikan dah. Bahan satu, you nak ambil berapa? Dia punya kesan negatif. Mungkin you nak ambil 2. Okay. So, 8 tolak 2 tinggal 6. So, the balance maybe you akan ambil daripada this one. Kan? So, in total, minimum adalah 8 isi. Because you ada patah perkataan. So, apabila kita ada patah perkataan, kena ikut follow. You tulis lebih 120, markah tolak, dapatlah kosong. So, berbahaya Jangan you pandang sambil lewa dan ambil benda ni bukan benda-benda. Dan you anggap benda ni remeh patah perkataan. You have to know that ketika USPM nanti, akan ada bahagian di mana cikgu-cikgu tu dia akan kira berapa patah perkataan karangan you. Even you fikir, tak adalah kalau seorang tulis 500, siapa nak kira? They gonna count. So, kalau let's say you terlebih daripada patah perkataan yang diberikan, markah akan ditolak. So, plan. Tulis half dahulu. Maybe you tulis kesan negatif first and then you plan. How much words lagi yang you boleh tulis kepada punca dekat sini. Okay. Macam itulah cara. And janganlah lupa. Lepas you dah masukkan kesan negatif, you masukkan punca ketagihan internet. Ialah apa? Selain itu, di samping itu. So last but not least adalah bahagian penutup.
Penutup as usual. Start dengan perkataan kesimpulannya. Sorry, kesimpulannya. Okay, masukkan dekat sini. You are talking about media social. Kan? Dalam ayat penutup, tolong berikan ayat cadangan. What you gonna suggest? Okay, semua pihak masukkan. Bertanggungjawab, ini ayat suggestion teacher. Teacher nak suggestkan semua masyarakat ataupun semua pihak bertanggungjawab untuk apa dia? Memanfaatkan. Okay, penggunaan the use of media social. Okay, and tambahkan kata hubung demi menjamin. Okay, demi menjamin dekat sini kehidupan yang sejahtera ke apa dan sebagainya. That's it. Untuk penutup, tulis satu ayat hina. Dan pastikan adalah ayat cadangan dan kata hubung as well lah ada dekat dalam tu. Okay lah, that's it. Itu je, mudah. Easily you can get another 2 marks dekat sini. You come out with pendahuluan, you ada penutup, 4 markah dalam tangan you. Isi. Identify dulu apa fokus yang diperlukan ataupun yang ada yang terkandung dalam petikan bahan yang diberikan. Okay, double check. You have to be alert. You kena tahu bezakan. Ini kebaikan, ini adalah cara, ini adalah kesan atau punca. You kena faham and identify lah, that's the thing. Akan menjadi masalah besar kalau you tak faham petikan berkaitan dengan apa. And macam yang tadi saya inform, maksimum soalan akan berikan you 3 bahan. And sometimes dia akan bagi 2 bahan. Okay, tak pernah lagi dia bagi 1 bahan sahaja. Maksimum adalah 3. Okay, and minimum adalah 2 bahan. And isi perlu you masukkan all the 8 isi ni, ke-8 isi ni, korang kena ambil daripada petikan kedua-dua bahan. Okay, kena pastikan daripada kedua-dua bahan you guys memperoleh isi tersebut. Bukan give your own idea. Masalah kepada student, dia tak faham. Dia pergi bagi, ini bukan karangan ya. Ini rumusan. It's like a summary. Lebih kurang macam ringkasan tetapi dia mengandungi pendahuluan dengan penutup. That's it. Nak dapat A, sekurang-kurangnya bahagian C ini perlulah you dapatkan around 25 dan ke atas. Kalau nak A lah. Kalau tak nak A, ikutlah korang nak dapat berapa. Alright, and tadi saya dah katakan bahagian C ni adalah bahagian yang paling mudah untuk you score. Okay, tetapi you kena tahu teknik yang betul untuk menjawab. Yang tadi saya dah kongsikan apa dia the tips bagaimana untuk you menjawab, dan dalam isi tu perlu ada apa dekat sini. So maksudnya tengok sahaja dalam you punya isi perlu ada perkataan ini. Okay, sama ada fokus, langkah, faedah. That is the point. Dan total adalah 8. Contoh soalan cikgu, kalau ada 3 bahan macam mana? Tak ada isu lah 3 bahan. You bahagikanlah 8 isi kepada 3 bahan. Berapa you nak ambil? Mungkin you take 1, bahan 1 you ambil 3, bahan yang kedua you ambil 4 contohnya. Okay, so dah ada maybe 7 and then maybe 1 more. Walaupun 1 ayat, 1 isi you ambil daripada bahan yang ketiga. Cukuplah 8. Kan? As long as if you don't take all points, never mind. As long as ada representative daripada setiap bahan. Itu syarat dia. That's it. Easy. Okey lah. Habis dah yang berkaitan dengan soalan kertas 2. Okey. Ada bahagian A, B, C. And C yang terakhir ialah rumusan.
So total adalah 100 markah. Okey, saya lupa nak highlightkan. Untuk kertas 2 ujian bertulis, okey, you diberikan masa hanya 2 jam sahaja untuk menulis. Okey, 2 jam sahaja. 2 jam setengah, sorry. 2 jam 30 minit kertas 2 . Kertas 1 adalah 2 jam. Bahagian A adalah 30 minit dan bahagian B karangan panjang yang kena tulis 500 ni ataupun 350 minimum adalah 1 jam setengah diberikan. So kena plan. SPM nanti bawa lah jam loceng ke. You beli yang kecil tu je and letak di hadapan meja you. Supaya panduan kepada you untuk menulis dan bagi mengelakkan viewer. Kurang masa, tak cukup masa ni. Masalah student saya adalah selalu tak cukup masa. Macam mana nak cukup, cikgu ni ada 2 karangan dan sebagainya. Okay, so end up. So that is all about the plan. You kena plan lah masa you. And tolong, untuk soalan karangan kertas 1, sebelum menjawab, tolong scribble points sebagai panduan. Okay, tolong scribble points sebagai panduan. Contoh, saya pilih manfaat melancong. Okey lah. Ini karangan bahagian B. Pilihan. Okey. Cikgu pilih soalan 2. Manfaat melancong. Manfaat maksudnya apa? Kebaikan, faedah. Apa manfaat melancong bersama keluarga? Scribble. 4 isi draft. Tulis draft dulu sebelum jawab. Ni tolong jadikan habit lah. Sebab kita tak nak repetition ayat, repetition points and we don't want you untuk get stuck. Sebelum, ambil 5 minit je masa. Contoh, manfaat melancong bersama keluarga definitely yang pertama mengeratkan hubungan kekeluargaan. Scribble lah, tak sampai 5 minit pun. Other than that, mengisi masa lapang bersama keluarga so that you don't waste your time. Dan manfaat melancong yang kedua, maybe you can say dekat sini, dapat memupuk kasih sayang, love towards the family members, okay, because you spend time a lot, you makan bersama during travel, tidur dan sebagainya. And maybe last but not least, okay, you boleh menenangkan fikiran ataupun mengurangkan stres. Contoh, you dah for the whole month, you hanya belajar, study, tuition dan sebagainya. Ibu bapa pula apa? Kerja balik malam, keluar pagi balik malam kan. Jadi menenangkan fikiran ataupun mengurangkan stres. Scribble, ambil masa 5 minit untuk draft you punya points sebelum you menjawab soalan karangan. Okay, please make this as a habit. Kalau tak, you tak cukup masa satu, okay, and maybe you got no guidance what to write, and berkemungkinan besar akan ada repetition of the points. Kita tak nak benda tu berlaku. Because untuk karangan bahagian B, 70 markah, more than half. Sayang markah dekat sini. So tolong fokus lebih and spend more time kepada karangan bahagian B. Okay, that's it. I think I have covered both of the papers, especially kertas 1 dan kertas 2. Alright, so hopefully you guys get something lah daripada hari ni. Okay, so more or less lebih kurang dalam sebulan lebih je kan untuk peperiksaan SPM, especially your bahasa paper. So still got time, okay, still got time, jadi buat ulang kaji. And also untuk karangan is just that perbendaharaan kata you, tata bahasa you especially, okay, and try untuk insertkan peribahasa idioms dalam you punya karangan lah. Kalau you masukkan and insertkan peribahasa, kata-kata hikmat, simpulan bahasa dalam you punya karangan, you gonna get better marks. Bukan better marks, you akan dapat extra marks yang we call sebagai bonus. Okay, maybe dalam ramai-ramai tu you je yang ada that thing. You akan dapat that special marks tu. So, nak jadi, nak sama dengan orang lain, nak dapat markah lebih,
So try untuk buatlah benda tu. Insertkan peribahasa, simpulan bahasa, but pastikan peribahasa yang you nak masukkan tu berkaitan. Jangan you pakai tembak aja ambil entah mana-mana kan. Nak guna kata-kata hikmat, contohnya petikan daripada tokoh ni dan sebagainya. Pastikan benda tu betul, sahih. Alright? Okay lah. That's it. So far itu je yang sempat kita cikgu. Rumusan boleh lebih dari 2 fokus. Yes, boleh. It can be 3 maximum. Okay. And it depends kepada bahan. Bahan maksimum 3 juga. Dia akan bagi lebih daripada 1 definitely. You tak akan dapat 1 fokus sahaja. You akan dapat minimum 2, maksimum 3 fokus. And yang menjadi isu maybe bahan 1 dan bahan 2 sharing the same focus. Okay lah macam tadi kan. Cikgu highlight balik ya. Sorry. Okay, cikgu highlightkan balik ya. Wait. Let me share balik. Okay, it can be more than 2 focus, of course. It will be more than 1, it can be more than 2, maksimum 3. Okay, you nampak dekat sini ada hijau dan kuning. Maksudnya ada 2 fokus. Bahan 2 ada hijau dan kuning, ada 2 fokus. So please, make sure that you kena masukkan bahan 1 dan bahan 2 fokus yang sama, bahagikan. Kena ada representative. You jangan ambil semua warna hijau daripada bahan 1 sahaja. Sedangkan bahan yang kedua ada another fokus kali hijau ni. Pilih dah. So 8 tu bahagikan. Divide accordingly. You nak mana? Ni ada kuning dekat sini. So you kena masukkan ni. Ini adalah points ataupun fokus yang kedua, iaitu faktor ketagihan kan. So kena masukkan. Maksimum adalah 3 fokus sahaja. Fokus ni apa benda ni fokus? Ini dia, ini fokus. Ini fokus. Dalam fokus you kena ada perkataan ni. Kebaikan, cara, kesan, punca, faktor dan sebagainya. So, kena bacalah dalam petikan. Yang you kena fokus adalah bahan 1. Sebab bahan 1 adalah petikan panjang. Jadi akan ambil masa sedikit untuk you baca dan identify apa dia. Usually bahan kedua or kalau ada bahan ketiga, dia straightforward. Dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, iklan dan sebagainya. And the points dah direct terus, you dah tahu ni talk about what. Okay? Right, okay. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita close this session? I think semua dah jelas lah So anything korang boleh, benda ni record actually but I'm not sure whether pihak polis akan share kan dekat mana-mana. Hai, selamat petang. Okay, so lepas session ini, admin akan upload yang recording video dekat Vision College punya YouTube channel lah. Okay, so untuk kawan-kawan yang tak boleh nak masuk untuk seminar hari ini, korang boleh tengok video tu dekat Vision College punya YouTube channel lah. Okay, alright. Okay, So, sorry. So I think we need to end the session now. Thank you so much korang yang berpeluang untuk join this session. Okay, so I have another session untuk subjek biology pada petang nanti. So those yang ambil subjek biology untuk SPM, so feel free untuk join kalau boleh. And I'm going to share some tips lah yang berkaitan dan cara untuk menjawab soalan biology as well. Okay, so thank you so much. Good luck